أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam siri bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah hari ini kita sambung kembali bacaan kitab Al-Azkar kita, iaitu kita masih lagi dalam bab zikir orang yang selalu was-was. Zikir orang yang selalu was-was. Sebelum ini kita telah pun sebut beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini. InsyaAllah boleh kita amalkan, dan ada lagi insyaAllah zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita yang boleh kita amalkan. Maknanya banyak zikir yang boleh kita amal jika sekiranya ada perasaan was-was dalam diri kita, ada perasaan ragu-ragu dalam amal perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Kita boleh pilih mana satu zikir-zikir yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk pada muka surat 246. 246. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata pengarang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan dengan sanad kami yang sahih dalam risalah Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala anhu dari Ahmad bin Athar Al-Razabi, dari Ahmad bin Athar Al-Ra'uzabari Syekh Al-Jalir radhiyallahu anhu, dia berkata, sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Dadaku merasa sempit di suatu malam kerana terlalu banyak menggunakan air dan hatiku pun tetap tidak tenang. Maka aku katakan, wahai Tuhanku, aku mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Kemudian aku mendengar suatu berbisik, ampunanmu terletak pada ilmu, lalu keraguan itu pun sirna dariku. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar melalui satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi kepada kita pada hari ini, iaitu dengan sanad yang sahih dalam risalah Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dari Ahmad bin Athar Ar-Ra'uzabari Syekh Al-Jalir radhiyallahu anhu. Ahmad bin Athar ini berkata, sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Maknanya Ahmad bin Athar ini pernah memiliki perasaan was-was dan ragu-ragu dalam bersuci. Biasanya dalam kita mengambil wuduk, kadang-kadang biasa kita lihat orang yang was-was dan ragu-ragu dalam mengambil wuduk ini. Kadang-kadang dia was-was sama ada basuhan dia sudah cukup 3 kali ataupun baru sekali, baru 2 kali. Tak, sama ada mari perasaan was-was dan ragu-ragu, adakah dia telah pun basuh muka dia, adakah dia telah berniat. Ini sering berlaku dalam masyarakat kita. Jadi apa yang ditimpa oleh Ahmad bin Athar ini, dia kata, sebelum ini aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Dadaku merasa sempit di suatu malam kerana terlalu banyak menggunakan air. Banyak sangat guna air. Sebab apa? Sebab dia tak yakin. Bila dia guna air sikit tak yakin, ataupun bila dia basuh tu, dia basuh 3 kali tu tak yakin lagi, nak kena basuh lagi. Ini perasaan was-was yang sering dimainkan oleh syaitan kepada umat manusia, kepada diri kita. Sering kali berlaku dalam masyarakat kita, ada di antara orang yang sentiasa was-was ini, dia guna banyak air. Sampaikan kadang-kadang ada orang bila terlalu was-was, dia
ikut sangat was-was dia, sampai kan basah terus, basah habis baju. Ambil wuduk je, tapi baju habis basah. Ini orang yang ada perasaan was-was. Dan sama seperti mana yang berlaku kepada Ahmad bin Athar ini. Dia kata, dadaku merasa sempit. Dia rasa tak tenang. Sebab apa? Sebab satu malam kerana terlalu banyak menggunakan air dan hatiku pun tetap tidak tenang. Walaupun guna banyak air sekalipun, tak tenang juga. Lalu dia katakan, Athar ini, Ahmad bin Athar ini, dia kata dalam hati dia, wahai Tuhanku, aku mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku. Kemudian aku mendengar suatu berbisik. Dia mendengar bisikan, ampunanmu terletak pada ilmu, lagu keraguan itu pun sirna dariku. Maknanya keampunan daripada Allah ataupun pertolongan daripada Allah itu datang dengan ilmu. Maksudnya di sini bahawa kita kena pergi berjumpa dengan orang yang alim, orang yang tahu tentang perkara-perkara berkaitan dengan was-was ini, perasaan was-was, ataupun orang yang boleh mengajarkan kita satu ilmu yang boleh menghilangkan perasaan was-was itu daripada kita. Sebab itu datangnya bisikan. Ini orang alim. Kalau kita bisik tu, orang mari bisik pada kita tu, kita tak boleh nak percaya juga. Orang alim lain. Datang bisikan bahawa menyatakan kepada dia, ampunanmu itu terletak pada ilmu. Perlu belajar, perlu mendalami lagi ilmu pengetahuan, sama ada dalam perkara hal-hal berkaitan dengan bersuci. Kena berilmu lagi, kena belajar lagi, kena menuntut lagi. Walaupun kadang-kadang kita tahu perbuatan berwuduk itu, kita tahu bacaan-bacaannya, kadang-kadang ada ilmu yang kita tidak habis belajar, ataupun ilmu yang kita tidak tahu, yang perlu kita tuntut supaya apa? Supaya amal perbuatan kita itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ahmad bin Athar ini bahawa bisikan itu memberitahu pada dia bahawa keampunan daripada Allah itu terletak pada ilmu. Lalu dia pun pergilah berilmu, belajar, pergi mencari ilmu. Keraguan itu, kata Ahmad bin Athar ini, lalu keraguan itu pun pergi meninggalkannya. Selepas dia pergi belajar, selepas dia mencari ilmu, tak ada dah perasaan was-was itu pada diri dia. Ini apa yang dia ajar kepada kita. Maknanya salah satunya kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu supaya kita menjadi orang yang melakukan sesuatu perkara itu biarlah dengan ilmu. Bukan kita melakukan sesuatu amal ibadah itu dengan kita belajar ataupun dengan kita ikut orang. Tengok orang buat gitu, kita buat gitu. Kita tak tahu sebab apa, hakikat dia, apa yang tersirat di sebalik perbuatan tersebut. Ini semua kita kena belajar. Okey, baik. Dan seterusnya kata Imam An-Nawawi lagi, sebahagian ulama mengatakan disunnahkan untuk mengucap la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan rasa was-was pada saat berwuduk, ketika solat dan lainnya, kerana apabila syaitan mendengar zikir, dia akan lari sejauh, sedangkan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah puncak zikir. Oleh kerana itu, para ulama sufi selalu memilih zikir ini dalam kesendiriannya dan menganjurkan untuk sentiasa dibaca dalam zikir. Kata Imam Nawawi, kebanyakan alim ulama mengatakan bahawa disunnahkan untuk kita mengucap la ilaha illallah ataupun kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan rasa was-was pada saat berwudu, ketika solat dan lainnya. Bagi orang yang ada perasaan ragu-ragu, diuji dengan perasaan was-was,
para ulama menyatakan bahawa disunnahkan kepada kita untuk kita membaca zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan kita berzikir dengan la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kata ulama, dengan kita berzikir, syaitan itu akan lari menjauh daripada kita. Lari jauh daripada kita. Bila kita berzikir, syaitan akan lari. Zikir ini kita boleh amalkan. Sama ada dalam kehidupan, dalam setiap masa, setiap ketika, di mana juga kita berada, kita boleh amal dengan zikir ini, tak ada masalah. Bagi orang yang ada perasaan ataupun penyakit was-was ini, amallah. Amalan yang paling mudah untuk kita amalkan iaitu zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan kita zikir, insya-Allah Allah akan membantu kita menghalau syaitan itu daripada mengganggu kita dengan menghadirkan kepada kita perasaan was-was ini. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, mereka berkata ubat yang paling bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit was-was adalah berzikir kepada Allah dan memperbanyakkannya. Kata Imam Nawawi lagi, ubat yang paling mujarab untuk kita mengubati penyakit was-was ini adalah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Tak kira lah zikir apa sekalipun, sama ada zikir yang disebutkan tadi iaitu zikir la ilaha illallah, ataupun zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Perbanyakkan zikir, kata Imam Nawawi. Dan kata Imam Nawawi lagi, Said Al-Jalil Ahmad bin Abi Al-Hawari berkata, aku mengadukan perasaan was-was kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia pun berkata, jika engkau berharap penyakit tersebut hilang darimu, maka pada bila-bila engkau merasakannya, bergembiralah. Pada waktu engkau bergembira, penyakit tersebut akan hilang, kerana tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci syaitan selain kegembiraan seorang mukmin. Kata Said Al-Jalil Ahmad bin Abi Al-Hawari, ia menyatakan bahawa jika hadir ataupun datangnya penyakit was-was dalam diri seseorang, maka katanya hadirkanlah dalam dirimu perasaan kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan dalam kita menunaikan ataupun melakukan sesuatu amal ibadah. Sebab apa? Sebab kata Said Al-Jalil ini, perasaan yang paling dibenci oleh syaitan, yang paling tidak disuka oleh syaitan adalah perasaan gembira, perasaan bahagia kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kata Imam Nawawi, pernyataan ini menyokong perkataan sebahagian imam bahawa was-was hanya menimpa orang yang memiliki keimanan sempurna, kerana pencuri tidak akan memasuki rumah yang hancur. Kata Imam Nawawi, perasaan ataupun penyakit was-was ini akan menimpa orang yang mempunyai keimanan yang sempurna. Orang yang mempunyai keimanan kepada Allah yang sempurna sudah tentu akan diuji ataupun akan dihasut oleh syaitan. Supaya apa? Supaya keimanan kita itu makin kurang, makin susut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diuji dengan penyakit was-was ini, insya-Allah, kata Imam Nawawi, bahawa orang ini mempunyai keimanan yang sempurna. Maka yakinlah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab kerja syaitan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghasut umat manusia daripada jauh, daripada meninggalkan amal perbuatan ataupun amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita ikut perasaan was-was itu, kita ikut perasaan ragu-ragu itu, maka berjayalah syaitan ini dalam meruntuhkan keimanan kita kepada Allah. Jadi dalam kita nak menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila syaitan itu hadir kepada kita, mengganggu kita, kita beramallah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Paling mudah bagi kita iaitu kita beramal dengan zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab itu kebanyakan, kata Imam Nawawi dalam bacaan kita tadi, kebanyakan ahli sufi, alim ulama yang mendekatkan diri kepada Allah ini, kebanyakan mereka beramal dengan zikir la ilaha illallah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah marilah sama-sama kita beramal dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan perasaan was-was itu pergi menjauh daripada kehidupan kita,
dan mendatangkan kekhusyukan, kegembiraan, kebahagiaan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.